Ya, sudah pastinya COVID-19 yang menyerang di peringkat global dan juga di peringkat tempatan ini bukanlah satu propaganda tetapi dikatakan sebagai kesahan dan juga kesahihannya benar untuk kita melihat banyak dan juga kesan yang telah pun ditimpakan ataupun dampaknya terhadap penduduk tempatan dan juga penduduk di peringkat global. Untuk kita membawakan satu lagi perkongsian berkenaan tentang dokumentari khas RTM COVID itu benar yang akan bersiaran secara eksklusif buat julung-julung kalinya pada malam ini pada pukul 9 malam. Kami bawakan bersama dengan anda untuk kita memperkatakan lebih lanjut tentang COVID itu benar dan juga perkongsian serta apakah yang akan dipaparkan bersama dengan sahabat-sahabat saya juga yang berada bersama kami di RTM ini, Tuan Fathil Hidayat Ghazali dan juga Andy Reza Rohadian. Tuan Fathil Hidayat sebagai penerbit eksekutif dan juga Andy Reza sebagai penerbit dan juga pengacara programnya. Dan wartawan juga. Okey, wartawan juga ya. Alright. Terima kasih kerana memberikan satu kita ruang untuk kita mempromosikan rancangan COVID itu benar. Ya. Seketika mungkin boleh dikongsikan apakah objektif di sebalik pengisian bagi dokumentari COVID itu benar? Nak cerita pasal objektif ni, kita berbalik kepada keterbatasan dalam pelaporan berita. Kerana kalau dalam pelaporan berita, selain daripada durasi, untuk kita meneroka emosi penonton, untuk kita memaparkan dengan mendalam impak ingkar SOP, impak tidak mempercayai pun realiti pandemik ini, memang terbatas. Jadi daripada situ datang satu kesedaran apabila sudah memasuki gelombang ketiga dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pun dah 3.0. Ini bukan lagi tahap di mana kita hanya nak mewar-warkan tentang SOP untuk menanam dalam minda rakyat Malaysia ini. Semua dah sedia maklum tentang apa dia kawalan kendiri, apa yang perlu dilakukan. Ini adalah satu tahap di mana kita perlu meneroka dengan lebih mendalam aspek psikologi dan kemanusiaan yang seperti saya katakan tadi terbatas dalam berita. Jadi COVID itu benar sebenarnya datang daripada perkataan itu, frasa itu sendiri membawa konotasi kematian, konotasi ataupun perasaan yang mati itu pasti. Dan saya boleh katakan dengan jelas di sini sebenarnya inspirasi untuk tajuk program ini sebenarnya datang secara natural daripada sahabat saya sendiri, iaitu editor untuk program COVID itu benar ini iaitu Tuan Haji Shazwan Naim Noor. Ketika itu kami dalam perjalanan untuk menghadiri mesyuarat tentang bagaimana untuk melahirkan program kesedaran COVID ini. Jadi tidak ada tajuk, tidak ada working title. Jadi dalam lift, waktu saya dari pejabat saya di tingkat 5 nak turun ke bilik mesyuarat di tingkat 1, saya bersama dengan Tuan Haji Shazwan. Di dalam lift itu, Tuan Haji Shazwan ni seorang yang kami gelarkan beliau seorang pendekar COVID dalam kalangan editor di Berita TV Bahasa Malaysia, kerana beliau sangat komprehensif dan sangat berpengetahuan, sangat masak tentang apa saja aspek COVID-19 ini. Jadi dalam perjalanan itu, dalam lift itu, saya bercakap dengan Tuan Haji Shazwan. Beliau berkata, macam mana nak bagi orang percaya ni yang data harian itu benar, yang kekurangan katil di hospital itu benar, yang mati itu pun memang benar. Betul. COVID itu benar. Dia cakap begitu. So saya terus, Tuan Haji, COVID itu benar, macam mati itu pasti. Terus timbul idea itu. Terus bila pintu lift dibuka, kami masuk ke bilik mesyuarat. Saya terus duduk dengan Tuan Haji Shazwan berhadapan dengan Timbalan Pengarah Berita TV, Encik Syari Saripan, dan juga penerbit penyelaras program ini, itu Cik Fauzi Jaafar. Terus saya mengatakan pada mereka, dah ada tajuk. COVID itu benar. Terus mereka macam, itu macam talqin. Saya kata memang. Apa yang kita nak paparkan ini bukan lagi tentang pengenalan penyakit, tetapi sesuai dengan keadaan pandemik semasa. Kita nak bagi tahu, jangan berdegil, jangan main-main. Kerana COVID itu benar. Jadi akhirnya kami pun memilih, sebenarnya itulah hala tuju kepada program ini, untuk menjentik perasaan. Dan pada setiap episod mingguan itu, apabila selesai saja menonton, harapan kami penonton akan insaf.
tak perlu kita kata kena patuh SOP. Tak perlu kita sebab manusia ni secara psikologinya bila hari-hari kita menyuruh dia patuh SOP, pakai pelitup muka, jaga penjarakan, basuh tangan, so kalau benda itu diulang-ulang secara psikologinya manusia ada golongan yang akan menolak dan mungkin dah letih dengan apa yang mereka hadapi lebih setahun ini. Jadi ini satu ruang psikologi yang saya katakan tadi yang perlu kita, ini adalah peringkat untuk kita meyakinkan, untuk kita membuka mata, apalagi kita berhadapan dengan cabaran persepsi di media sosial, golongan anti-vaksin dan sebagainya. Jadi mesej COVID itu benar ini kepada mereka ini. Okey. Yang menariknya adalah ia juga disiarkan pada waktu puncak ataupun waktu perdana 9 malam selepas berita perdana yang akan disiarkan setiap hari Sabtu hujung minggu. Jadi untuk persediaannya Andy juga sebagai pengacara, wartawan dan juga penerbit, bagaimana merangkumkan pengisian dalam 30 minit dengan setiap minggu yang berbeza dan juga setiap pengisian yang berbeza? Okey, satu perkara yang cukup menarik sekali Ismail dan juga para penonton. Ketika diberi tugasan ini sebenarnya saya agak terkejut kerana saya belum ada pengalaman menerbitkan sesuatu rancangan, apatah lagi 30 minit. Jadi sangat-sangat mencabar. Apa yang boleh kita belajar dari situ adalah teamwork, kerjasama kumpulan. Jadi saya ada kumpulan yang besar, bukan saja di RTM Ibu Pejabat, malah kami juga ada rakan-rakan di RTM setiap negeri. Ketika tugasan ini diberikan, segala-galanya datang serentak sebab saya adalah pioneer, saya adalah penerbit pertama. Kita ada 3 lagi penerbit, kita ada Syamimi Syahira, kita ada Mohan Shinasami, kita ada Grace Aisyah Kedayan juga. Setiap minggu kita bergilir bertukar. Saya yang pemulanya, jadi kita belum ada tapak. Kita kena fikir bagaimana layoutnya, bagaimana layout itu nanti akan memberikan impak dan feel dan mood kepada para penonton untuk melengkapi cerita-cerita yang kita akan bawakan pada setiap minggu itu. Kalau kita tengok dulu pada awal-awal penularan COVID-19, kita dengar saja angka COVID kes baharunya 2 saja kita dah rasa takut. Tapi sekarang ini angka dah sampai 3, dah sampai 4, bahkan 4 tu pun dah nak sampai ke 7,000 kes. Tapi masih ada lagi segelintir masyarakat yang seolah-olah merasakan bahawa COVID itu tidak benar. Kami kata COVID itu benar. Kenapa? Sebab kami keluar ke lapangan, kami mencari orang-orang yang ada pengalaman berdepan dengan COVID. Salah satunya adalah pada episod pada malam ini kami akan bawakan kepada anda bagaimana pengalaman seorang anak yang kehilangan ibunya akibat COVID-19. Juga kita akan tunjukkan kepada anda bagaimana kaedah pengurusan mayat, bagaimana petugas-petugas itu menguruskan mayat-mayat COVID-19. Daripada situ kami katakan COVID itu benar. Kenapa benar? Sebab kami sendiri turun ke lapangan untuk bertemu dengan orang-orang yang terlibat secara langsung. Kami harapkan dapat membuka mata orang ramai tentang kebenaran ataupun kesahan COVID ini. Dari aspek pengisian setiap minggu ada temanya yang tersendiri. Misalnya mungkin pada satu episod kita akan menekankan aspek COVID dan keagamaan. Sebab masih ada lagi golongan anti-vaksin misalnya. Itu susah untuk kita nafikan juga. Meskipun vaksin dah tiba, Waimah vaksin belum tiba pun dah banyak, vaksin tiba pun pasti akan lebih agresif golongan penentang kepada anti-vaksin ini. Juga mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah rasional tindakan kerajaan melaksanakan larangan untuk menziarahi kubur misalnya. Dan juga had untuk menghadiri solat Jumaat hanya untuk jumlah yang tertentu. Kita akan menggali lebih dalam untuk bertemu dengan pakar-pakar untuk menjelaskan kepada masyarakat apa rasional di sebalik tindakan itu. Mungkin ada perbandingan. Kenapa kita boleh ke kompleks beli belah, tapi jumlah untuk ke masjid ataupun surau dihadkan kepada itu. Jadi untuk masyarakat faham, kami akan bertemu dengan pakar untuk menjelaskannya kepada masyarakat. Turun padang juga. Turun padang. Kami akan turun padang. Apa yang diceritakan oleh Andy tadi sememangnya benar, dan kalau diikutkan banyak paparan media adalah kita banyak bercerita tentang bilangan kes saban hari, apa yang dilakukan oleh kerajaan dan juga SOP-SOP diperintahkan oleh kerajaan. Tetapi di sebaliknya itu perspektifnya kita tidak tahu apakah punca-punca yang berlaku, tugas dan juga penugasan yang dilakukan oleh kerajaan. Apakah COVID itu benar itu juga bersifat seperti investigatif journalism yang akan dipaparkan nanti? Ya, sememangnya begitu. Kerana contohnya dalam pelaporan harian berita
saban hari kami melaporkan tentang berapa kluster baru yang wujud. Contohnya, hari ini 9, esok 8 lagi, lusa mungkin 12 lagi, begitu sahaja. Tetapi apa yang menyebabkan kluster itu wujud? Itu dah satu aspek yang tidak diteroka dengan mendalam, dan itulah juga tujuan program ini. Kita akan pergi, kita akan pilih mungkin sebagai orang kata sample case beberapa kluster yang wujud, dan kita akan membuat penceritaan berdasarkan aspek kemanusiaan tadi supaya orang faham kluster ini wujud kenapa, kenapa kluster tempat kerja wujud. Jadi itu sebenarnya satu ruang yang akan dipaparkan, dan saya tiba-tiba teringatkan pesanan daripada Datuk Seri Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Mohammad Mantek, yang kerana perbincangan ini juga melibatkan pengurusan tertinggi RTM, dan harapan beliau juga apabila beliau menyebut tentang cabaran varian baharu sekarang ni. Apabila dah sampai ke peringkat ini, dulu kita hanya bercerita tentang COVID-19, apa yang muncul sejak penyakit itu muncul pada Disember 2019, rakyat Malaysia dengar, dan itu pun dah setahun lebih kita saban hari war-warkan. Tetapi bila datang cabaran varian baharu ini, ramai rakyat Malaysia sebenarnya yang tidak faham apa dia tahap bahayanya varian baharu ini. Kerana kadar keboleh jangkitannya menjadi sangat pantas, tanpa sebarang simptom, ramai boleh berangkai-rangkai dijangkiti penyakit ini. Jadi aspek ini yang Datuk Seri Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia mahu kami meneroka dan mewar-warkan kepada orang ramai supaya orang faham. Tidaklah perkataan varian itu hanya difahami oleh orang yang benar-benar peka tentang hakikat pandemik ini. Jadi inilah sebenarnya juga, selain daripada menimbulkan kesedaran, situasi semasa dengan perubahan pandemik ini sendiri yang perlu kami berikan pencerahan kepada penonton supaya penonton faham, kerana kita selalu mengatakan orang tidak patuh SOP. Ada yang memang degil, macam tajuk malam ini pun di salah satu segmen itu degil bawa padah. Jadi itu memang satu aspek yang tak dapat kita nafikan. Yang degil memang akan engkar SOP. Tapi kita juga perlu melihat ada juga yang melanggar SOP kerana keliru. Kerana tak faham dan keliru dengan realiti SOP itu sendiri. Kerana dalam situasi media sosial yang banyak pelaporan atau sumber-sumber yang tidak sahih, yang cuba menakut-nakutkan, yang cuba menimbulkan situasi panik dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi ini yang menambahkan kekeliruan rakyat Malaysia. Jadi kekeliruan inilah satu cabaran, satu lagi sudut yang perlu COVID itu benar bantu negara, bantu kerajaan. Sekali lagi pesanan Datuk Seri Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, ini bukan usaha untuk personal glory ataupun untuk orang kata kepentingan mana-mana pihak, tetapi ini adalah perjuangan untuk negara. Anda semua yang menjayakan program ini berjuang untuk negara. Itu kata Datuk Seri Mohammad Mantek, dan itulah juga kata-kata yang kami seluruh produksi COVID itu benar akan junjung dan akan bawa sehingga program ini sasarannya, sasaran awal kami untuk menjayakan program ini selama 3 bulan. Okey. InsyaAllah. Selama 3 bulan akan berlangsung. Setiap minggu akan dipaparkan. Ini tanggungjawab yang diletakkan di pundak khususnya tenaga produksi dan juga tenaga yang akan memberikan pelaporannya tersebut. Kalau dilihatkan, mungkin ia berbeza dengan laporan-laporan khas berita ataupun penyampaian dan juga pelaporan berita. Kerana dokumentari ini membawa kepada satu naratif yang bukan saja mencantumkan elemen fakta, tapi juga elemen kemanusiaan dan juga elemen emosi. Jadi bagaimana Andy sendiri dalam rangka penceritaan yang juga akan turut bermain dengan emosi dalam memberikan peringatan bersama dengan fakta yang disekalikan? Yang saya fikirkan sewaktu saya merangka treatment untuk produksi ini adalah saya melihat kepada bagaimana
stigma masyarakat ketika ini, bagaimana sikap masyarakat ketika menanggapi kes-kes COVID yang sudah pun mencecah 4 angka, hampir 7,000. Orang sudah tidak seperti takut bila mendengar kes 7,000. Orang dah tak nak tahu macam apa itu COVID. Bagaimana cara mencegahnya? Kita dah lepasi fasa itu. Kita dah fasa yang lain. Kita tak nak asyik keep on repeating cara untuk mencegah COVID adalah pakai pelitup suara muka. Bla 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 bla. COVID adalah virus ini. Jadi dalam setiap episod, cerita-cerita yang kami bawakan seperti yang juga dah dikatakan oleh Tuan Haji Fatih Dayat tadi, kita akan menyentuh aspek emosi masyarakat. Ya. Contoh dalam episod pertama ini kami akan bawakan yang tadi saya katakan anak kepada waris mangsa COVID-19. Di episod kedua kita akan bawakan Mohan Chinasamy pengalamannya membuat liputan dalam kontena mayat itu. Dan episod ketiga keempat nanti mungkin kita akan bawakan secara eksklusif Ketua Pengarah Kesihatan sendiri. Bagaimana kita mungkin biasa melihat Ketua Pengarah Kesihatan ketika sidang media pada waktu petang untuk membawakan fakta-fakta berkaitan COVID. Tapi di sebaliknya mungkin ada cerita-cerita yang tidak diketahui umum. Pengalaman beliau turun padang sendiri untuk menguruskan ratusan ribu petugas barisan hadapan ini. Jadi untuk menjentik emosi para penonton dan membuka mata, membuka hati, membuka fikiran mereka bahawa COVID itu benar, bukan saja konten yang penting, tapi treatment banyak yang perlu difikirkan. Dari macam saya katakan tadi, layout, mood, lagu kena fikir, ayat-ayat yang digunakan dalam skrip yang digunakan dalam program CIB ini juga kita cuba lari daripada skrip-skrip ataupun format berita. Kerana untuk menyentuh emosi masyarakat ataupun penonton ini, skrip yang kami gunakan setelah perbincangan kita akan gunakan skrip-skrip yang lebih puitis, yang lebih dapat kalau masyarakat dengar tu dekat di hati mereka. Kalau gunakan terlalu banyak fakta pun mereka dah boleh dapat di social media. Kita tak mahu macam lambakan sangat numbers yang mereka dah boleh tahu. Itu yang saya rasa sangat-sangat pentinglah untuk membuka mata masyarakat pada gelombang ketiga ini. Kerana setiap fasa ataupun setiap gelombang ini memerlukan treatment yang berbeza. Kita tak boleh lagi guna treatment yang pada kita gunakan pada waktu pertama. Ketiga, okey, kita main emotional treatment untuk pastikan masyarakat ni. Kadang-kadang sebab saya turun padang bukan saja ketika program CIB ini mahu diwujudkan, tetapi liputan-liputan lain juga. Sebagai seorang wartawan memang sangat menyedihkan dan sangat menyentuh rasa bila saya membual mana-mana individu yang anda rasakan tidak mungkin akan menangis misalnya, tapi bila ada ahli keluarganya yang dijangkiti COVID sehingga meninggal, dia boleh menangis. Air mata tumpah. Bahkan ada yang saya temui mangsa COVID tu diceritakan oleh warisnya tak sampai 2 hari meninggal. Tak sampai sebulan meninggal. 2 hari dah berada di hospital, ditidurkan. Jadi pengalaman-pengalaman macam tu yang mungkin masyarakat tidak tahu. Di PKRC misalnya, bagaimana penuhnya PKRC itu dengan katil. Ada kawasan-kawasan yang tak pernah kita jangka dibuka. Yang baru-baru ini kita tengok di social media misalnya di kawasan-kawasan kontena misalnya di ATM pun telah membuka seakan kontena Tuan Haji untuk dijadikan sebagai ICU misalnya. Kita akan pergi lebih dalam untuk bawakan kepada anda kerana berita kita limitasi dari aspek masa. Kita tak dapat durasi yang panjang. Di CIB kita akan bawakan kepada anda, paparkan kepada anda lebih banyak dan terperinci. InsyaAllah 30 minit dimanfaatkan sepenuhnya. Besar harapan untuk mewakili Berita Awal Semasa dan juga ada seluruh tenaga produksi daripada Tuan Haji Fatih Hidayat sendiri untuk menyeru bagi para penonton sama-sama kita menyaksikan COVID itu benar. Betul. Saya nak sentuh sikit tentang elemen puitis tadi tu. Puitis tu dari segi pemilihan perkataan untuk segmen. Contoh untuk malam ini, anda sendiri boleh sama-sama saksikan apa yang kami maksudkan sebagai menanti di ambang syurga. Kisahnya. Kalau ada juga tajuk yang bersifat direct seperti jangan tolak vaksin, degil bawah padah dan sebagainya. Tetapi saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, tontonlah COVID itu benar kerana ini satu pengalaman seperti anda membaca novel. Seperti anda menonton filem yang punya
bahagian-bahagiannya, bab-babnya. Seperti anda membuka helaian cerita masyarakat. Jadi ini sesuatu yang berbeza. Walaupun terbitan berita RTM, berita TV RTM, tetapi ini adalah satu penggemblingan idea dan penggemblingan kesedaran kami semua. Sebenarnya kami semua ni wartawan lokasi, seperti kata Andy, yang melihat sendiri bagaimanakah realiti kebenaran COVID itu. Jadi anda semua akan dapat merasakan di setiap penghujung rancangan ini. InsyaAllah. Ini nyata. Ya Allah. Ini benar. COVID itu benar. Jangan lupa sama-sama kita saksikan pada malam ini di Seram TLTM dan juga di TV1 selepas berita perdana. Di TV OK hari Rabu. Di TV OK hari Rabu untuk ulangan. Ulang siar. Okey, ulang siarnya. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Fatih Hidayat dan juga Andy Reza bersama kami. Kita ucapkan selamat maju jaya dan kami juga amat berbangga dengan usaha yang diberikan oleh tenaga teraju utama bagi COVID itu benar, insya-Allah.